Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ujian serta hikmah dan nikmat yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita ini. Sebagai hamba-Nya, perbanyakkanlah kita melafazkan kalimat tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Lalu sebagai umat yang menyintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada kita pada satu hari yang dimuliakan, yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah kita melafazkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan menyebut beberapa perkara berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini. Allah menciptakan di kalangan manusia menjadi khalifah. Allah menciptakan manusia itu ada taklifnya, ada tanggungannya, ada tanggungjawabnya, iaitu sebagai hamba Allah di atas dunia ini. Kita bercakap tentang satu perkara, iaitu berkaitan dengan tuntutan untuk berusaha mempelajari ilmu dan kemudian sampaikan ilmu. Dua ini adalah merupakan ibadah ataupun amal yang besar. Belajar dan mengajar, menuntut dan menyebarkan ilmu. Kedua-dua amal atau ibadah ini terhimpun di antara 77 cabang iman. Di antaranya kalau kita lihat dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumberkan daripada seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma. Kalau sebut radhiyallahu anhuma ni, maksud dia semoga Allah meredai keduanya. Merujuk kepada dua orang sahabat, iaitu Abdullah dan ayahnya Amr bin al-As. Kalau seorang kita baca radhiyallahu anhu, kalau dia perempuan kita baca radhiyallahu anha. Ini ulang kaji sahaja. Ada yang tahu, ada yang belum tahu. Dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menggambarkan keadaan akhir zaman, tentang bagaimana Allah mencabut dan mengambil ilmu itu dengan cara yang bagaimana. Kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama. Dari segi bahasa, maknanya menjemput. Jemput. Maknanya bahasa atau lunas bahasa yang lembut, yang sedap didengar. Berbanding kalau kita kata mencabut atau merentak bil mauti, dengan cara mematikan para ulama. Sebab dari satu sudut, kalau kita baca hadis ini, bagaimana Allah memuliakan orang yang ada ilmu. Allah memuliakan para ulama dengan cara kematian yang baik. Maka berbalik kepada kita yang masih hidup atas dunia ni, kita memikirkan bagaimana kesudahan hidup kita ini, baik ataupun sebaliknya. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pada akhir zaman. Manusia ini pada akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini banyaknya kematian itu berlaku secara mengejut. Kematian yang mengejut. Inna min amaratis sa'ah, di antara, kata Nabi, antara tanda kiamat. As-sa'ah ni hari yang dijanjikan, hari kiamat, dengan banyak nama. Yaumul Hasyar, Yaumul Ba'ats, hari dihimpunkan, Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, semua tu. Wa an yadhhara mautul faj'ati, hadis riwayat Tabrani. Terzahirnya banyaknya kematian secara mengejut. Sebab itu kita balik kepada pesan Nabi SAW bila ditanya tentang umat atau umur umatnya. Kata Rasulullah 60 hingga 70. Dan jarang sekali yang lebih daripada angka itu. Maknanya kita hari ini kalau kita renung, umur kita sudah melepasi ataupun sedang berada pada fasa itulah, atau sedang menghampiri. Sebab itu kematian secara mengejut ini adalah merupakan tanda akhir zaman, tanda kiamat, tanda kecil kepada kiamat. Persoalannya, perbincangan berkaitan adakah kematian mengejut ini kematian yang baik ataupun sebaliknya. Itu sahaja. Maka ringkasnya, kata ulama, adalah apa yang paling penting, persediaan kita. Andai kata kita dicabut nyawa, diambil roh kita oleh malaikat dengan cara yang mengejut, qadar Allah, itu ketentuan Allah yang kita tak dapat nak elak. Sebab itu di antara maksud mautul faj'ati ini, kematian mengejut ini, tanda kiamat. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi minta kepada umat supaya minta kepada Allah Ta'ala lindung daripada 7 cara kematian. Mati ni banyak cara lah tuan-tuan, banyak cara mati. Duk elok dalam masjid, mati. Duk elok makan kedai mamak, mati. Duk elok bawa kereta, orang lain buat perangai, mati. Semua boleh berlaku kematian. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh minta perlindungan daripada 7 jenis kematian. Yang pertamanya itu mautil faj'ati. Ini tadi, kematian secara mengejut. Tak bersedia, mati. Muda, mati. Sihat, mati. Kematian secara mengejut ini, kata ulama, adalah merupakan istirahah. Ini tajuk kita, tazkirah ni. Istirahah. Kematian, kerehatan bagi kematian. Bagi orang yang atas dunia ni, atas jalan taat, kalau dia mati mengejut, tiba-tiba dia sampai waktu dia, itu istirahat. Jenazah tu nampak mati dah, tapi di sisi Allah Ta'ala itu adalah rehat. Kepada siapa? Orang beriman yang atas dunia ni sedang menjalankan taat, atas jalan taat. Adapun Abdul Fajir, orang jahat, orang yang sedang melakukan maksiat, mati. Ini kematian yang keji, kematian yang merisaukan, kematian yang kita balik berjumpa dengan Allah dalam tahap iman kita paling rendah, kering kontang. Ini muhasabah untuk saya dan semua. Bimbang. Kemudian Rasulullah yang kedua, mati kerana sengatan ular. Ini Nabi sebut. Yang ketiga, mati di bahang binatang buas. Kematian. Minta lindung dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, iaitu mati kerana tenggelam, mati lemas. Duk elok naik kapal, naik bus tuan-tuan, tenggelam, mati. Duk mancing, jatuh, tenggelam, ribut, ombak. Yang kelima, mati kerana terbakar api, mati terbakar. Dan yang keenam itu mati kerana terjatuh. Terjatuh maknanya dari tempat tinggi lah kan.
daripada gunung, daripada bukit, daripada bangunan. Duk panjat buat kerja tinggi-tinggi, jatuh, mati. Atau dijatuhi sesuatu, ditimpa sesuatu. Duduk dalam surau ni, risaulah, ada yang tengok atas, tertimpa. Dan yang ketujuh itu adalah kematian disebabkan dalam keadaan lari daripada medan peperangan. Ini 7 kematian yang disebutkan oleh Nabi SAW supaya kita minta lindung daripada Allah Ta'ala. Adapun kalau berlaku kematian itu secara mengejut, bil mautil faj'ati, mudah-mudahan dalam keadaan taat, dalam keadaan berdosa tetapi minta taubat, ampun pada Allah Ta'ala, dan Allah ampunkan. Kematian itu adalah kematian yang baik. Sebab itu ada orang tanya, kalau kita mati hari Jumaat macam hari ini, adakah mati kita ni mati yang dimuliakan? Ya, mati yang dimuliakan. Sebut dalam hadis Nabi SAW, dalam banyak riwayat hadis, terlepas daripada azab kubur. Cuma perbahasan ulama adalah hadis itu hasan, hadis itu dhaif, hadis itu mungkar. Kalau mungkar tak sebut hadis. Dan dia dinaungi oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih yang cukup banyak tentang kemuliaan hari Jumaat. Syaratnya 3. Kematian kita yang bagaimana sekalipun, pada tempat dan masa yang dimuliakan, mati dalam Masjidil Haram sekalipun, mati dalam surau sekalipun, mati dalam sedang buat kerja dakwah sekalipun, mati dalam keadaan kita bantu orang sekalipun, 3 syarat ulama letak. Yang pertama, mati dia ketika itu Islam. Yang keduanya, beriman, akidahnya tak goyah, akidahnya begitulah akidah atas dunia, dan itulah akidah yang dia nak bawa bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, iaitu tidak mati dia dalam keadaan sedang melakukan maksiat. Mati tengah buat maksiat, mati tengah berjudi, mati tengah bohong, mati tengah zalim orang, mati tengah tak sempat taubat. 3 syarat. Maka kalau dia mati dalam masa yang dimuliakan dan hari dan tempat yang dimuliakan, mudah-mudahan itulah fadilat yang disebutkan itu dapat pada dia. Pernah satu ketika Rasulullah SAW didatang hadapannya jenazah. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata, mustarih wa mustarah minhu. 2 jenis jenazah, 2 jenis kematian, 2 jenis mayat. Lalu sahabat tanya apa dia tu? Mustarah wa mustarih min. Mustarah ni adalah istirahah bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadilah kematianku adalah di kalangan jenazah yang mustarah, mustarih. Jenazah yang kita ni zahir mata mati, hakikatnya sedang berehat-rehatan. Berehat yang bagaimana? Rehat di atas kepenatan dan derita di atas dunia dalam jalan mencari rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mati kita dah, mati dah kawan kita, berehat dia, sedang berehat dalam keadaan mencari dan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Wal mustarah min, satu lagi jenis jenazah ni, dia bukan berehat, mati dia mati, tetapi yang istirahah, yang aman itu siapa? Daripada umat, orang-orang dan juga haiwan, bahkan syajarah, pokok. Bukan makhluk saja aman dan istirahah daripada kita, tetapi makhluk yang lain. Pasal apa? Fajir, jahat. Kita bagi analogi mudah lah tuan-tuan ya. Kita kerja satu tempat, sampai masa kita dipindahkan, kita ketua, bos. Bila hari perpisahan kita tu, kita tengok anak buah kita seronok ke tak seronok. Pernah satu tempat tuan-tuan punya tak suka ketua dia, bila hari perpisahan itu ada yang angkat tangan tanda syukur. Pasal apa? Aman daripada kejahatan. Kerja-kerja lah, tegas-tegas. Tapi kalau zalim, kalau itu pun kita nampak atas dunia ni pun,
Macam kita buat satu grup WhatsApp. Dalam grup tu kita ni selalu buat honor. Kita lah kaki sepak buat nak bagi orang benci, berkelagah. Dia tak panjang cerita, dia hanya muncul cerita. Dia sepak, dia buat nyalaan tu. Hak lain tambah api, gaduh satu grup. Esok kita keluar dari grup tu, orang buang kita, semua kata lega, aman. Macam itulah analogi dia. Bahkan lebih lagi kematian, tuan-tuan. Bila kita mati saja, kata ulama, Nabi kata mustarah minhu ini, maksudnya makhluk, termasuklah haiwan, termasuklah pokok-pokok, termasuklah manusia, aman dan istirahat daripada kematian jenazah tersebut. Ini kedua kategori kita. Tak ada pilihan dah. Sama ada kita nak jadi orang yang baik, wali'adzubillah, supaya kita tidak digolongkan di kalangan orang-orang yang jahat. Dan mereka yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersedia dan seronok. Rasulullah, man ahabba liqa Allah yahabba Allah liqa. Siapa yang seronok dan suka bertemu dengan Allah, Allah akan seronok bertemu dengan dia. Ini maksud dia kematian kita. Bila diceritakan tentang syurga, diceritakan tentang rahmat, diceritakan tentang pahala, dia seronok. Dan dia seronok dia nak bertemu dengan Allah. Ini didahului oleh para sahabat lebih awal lagi. Ahlul Bait, keluarga Nabi. Pernah satu ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah, anak atau puteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni anak tiri kepada Sayyidatina Aisyah. Pasal mak dia tu Sayyidatina Khadijah. Sebut. Satu hari Rasulullah panggil Fatimah. Rasulullah bisik pada Fatimah. Aisyah ada, tapi Rasulullah tak panggil Sayyidatina Aisyah. Lalu apabila Aisyah melihat seketika Fatimah menangis apabila Rasulullah membisikkan sesuatu. Dan seketika Rasulullah membisikkan sekali lagi, melihat Fatimah itu tertawa. Sebahagian kata tersenyum. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha panggil Fatimah dan tanya kepada Fatimah Zahra, apa yang telah dibisikkan dan diberitahu oleh Rasulullah kepada kamu sehingga kamu tersenyum dan menangis? Maka kata Fatimah kepada ibunya, dia mengatakan Rasulullah memberitahu kepadaku bahawa tentang kematian dia. Itu tahun terakhir Rasulullah itu. Itu saat Nabi nak kembali bertemu Allah Ta'ala. Tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibisikkan kali kedua kepada Fatimah, lalu Fatimah tersenyum. Kata Fatimah kepada ibunya Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahawa Rasulullah mengatakan bahawa aku, yakni Fatimah, adalah yang terawal akan mengikuti di kalangan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum tuan-tuan. Sebab apa? Rasulullah bagi tahu lepas ni yang wafat, yang meninggal kamu, yang ikut aku, kata Rasulullah, dengan maksudnya begitu. Ini yang disebutkan sebagai man ahabba liqa Allah. Siapa yang seronok, cinta dan suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Kalau kita balik keadaan Fatimah dan Rasulullah tu pada diri kita, bagaimana? Satu hari ayah kita yang sedang uzur, contohnya, panggil kita, long ayah nak jumpa. Lalu dibisikkan kita dengan dua keadaan yang sama. Saya dan tuan-tuan rasanya dua-dua keadaan tak ada satu pun yang tersenyum, bahkan keduanya menangis. Yang pertama menangis sebab ayah nak pergi dah. Yang kedua kita menangis sebab kita nak pergi. Yang belum berkahwin, yang bujang kata tak sempat nak kahwin lagi, nak mati dah. Tak sempat nak achieve lagi ni, kerjaya ni belum sampai kepada matlamat, menangis dah. Tak sempat nak melancong, menangis. Tak sempat. Tetapi Ahlul Bait, contoh yang terbaik, sangat menyintai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara contoh yang kita boleh ambil. Sebab itu antara cara kematian para ulama itu adalah Allah menjemput mereka. Hatta idza lam yaqa aliman, sehingga tak ada lagi orang alim, habis. Orang alim dah tak ada dah. Ittakhazan nasu ru'usan juhala. Akhirnya ambil orang jahil, orang tak tahu, orang jahilan, orang bodoh dalam urusan agama.
Fas'ilu, ditanya kepada mereka pandangan tentang agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka menjawab dan memberi pandangan tanpa sandaran ilmu. Fadallu wa adallu, lalu sesat dan menyesatkan. Maka penting kepada kita, perkara utama yang ditekankan pada tengah hari ini adalah tuntutan untuk kita jadilah apa yang Nabi sebut, kun aliman, dalam hadis riwayat Baihaqi, jadi orang alim, jadi pensyarah, jadi kiai, jadi tok guru, jadi ulama. Kalau tak sampai peringkat itu atau tak mampu sampai peringkat itu, jadilah orang muta'aliman, orang yang berusaha belajar, orang yang sedang berusaha mencari ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan lebih kepada ilmu agama, ilmu mengenal pencipta, untuk memastikan bahawa akidah kita adalah akidah yang betul dan amalan kita yang kita buat, sembahyang kita, solat kita, puasa kita adalah diterima. Banyaknya amalan kita Allah tolak sebab apa? Tanpa ilmu. Ramai ni perkara-perkara besar yang kita buat dalam hidup kita ni tertolak kerana akidah kita tidak jelas. Ini penting, belajar ilmu agama, sangat penting. Kalau tak mampu menjadi orang yang sedang belajar agama ni, jadilah mustami'an, dengar pun jadilah. Tuan-tuan pernah tak naik kereta petang-petang layan jam, balik kampung layan jam, buka radio, yalah, nak hilangkan bosan. Lalu kita tune-tune tu keluar bacaan ayat Quran. Ramai di kalangan kita kalau boleh tak habis hayat lagi, ya ayyuhallazina, tukar dah, tak berapa nak dengar. Ada yang cerdik dia jawab, iyalah bila Quran dibaca ni Tuhan Allah perintah kita diam. Betul ya? Itu jawapan betul lah. Tapi balik tanya kita, kenapa kita alih? Kenapa tak mau dengar ayat Quran? Satu, ataupun petang-petang radio klasik nak dekat maghrib kan ulang ceramah, itu majlis ilmu. Allah ceramah pula, tukar cepat. At least muta'alliman, mustami'an, suka dengar ilmu. Atau muhibban, atau paling kurang pun dia cinta kepada majlis ilmu, cukup. Tak dapat nak datang, sibuk, tapi bila ada majlis ilmu dia seronok. Cuma Nabi kata di hujung hadis, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatahlik, celaka kau. Alim pun tidak, nak belajar, orang yang mengetahui pun tidak, nak belajar pun tidak, nak mendengar ilmu pun tidak, cinta pada ilmu pun tidak, bahkan lawan lagi majlis ilmu, batal majlis ilmu. Macam-macam tak suka majlis ilmu ni, bimbang. Hujung Nabi kata, wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatahlik, celaka hidup kamu. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Kalau kita tak nak susah payah belajar tentang ilmu, tuan-tuan, bersedialah menanggung kebodohan dan kejahilan sepanjang hidup kita. Wallahu a'lam. Jadi inilah antara beberapa perkara penting yang kita boleh sebut tengah hari ini. Aku li qauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.